So kalau tiba 7 hari bulan November kita tak bayar September, maka kita tertunggak 2 bulan. Sumbangan daripada DBKL sebanyak 5 juta setahun. Kita punya bajet adalah sebanyak 14 juta setahun. Yang baki tu memang saya, Nokman, Stanley cari. So yang mana yang ada yang laporan yang mengatakan kita ni ada yang pihak yang malas nak cari sponsor dan sebagainya adalah tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Sebab utama kenapa kita panggil PC ni ialah kerana ada laporan yang telah keluar daripada Star yang agak jauh daripada kebenaran lah, kerana dalam itu dia menyebut bahawa ada sampai 4 bulan tak bayar. Sedangkan setakat ini setahu saya lah kita dah bayar untuk setiap bulan kecuali untuk bulan September. So this is October, September kita bayar Ogos, so September and October will be due pada 7 hari bulan November. So kalau tiba 7 hari bulan November kita tak bayar September, maka kita tertunggak 2 bulan. So ini merupakan satu keadaan yang kita harungi sejak mula saya ambil alih sebagai Presiden KLFA. Kerana bila saya menjadi Presiden KLFA pada 2019, pada ketika itu saya menjadi Menteri Wilayah, saya telah pun meluluskan bajet sebanyak 10 juta sebulan, setahun, kalau sebulan best lah kan, tapi 10 juta setahun daripada DBKL untuk KLFA. Tetapi pada 2020, because I became the President at the end of 2019, pada 2020 awal tahun kerajaan dijatuhkan, DBKL hanya sempat release 5 juta dan the second half, the second 5 million tak sempat dibayar ataupun disumbangkan. Kerajaan dah tukar dan Anwar Musa sebagai Menteri Wilayah dia blok lah. So sepatutnya yang saya dapat 10 juta setahun untuk KLFA, saya hanya mendapat 5 juta. Dan dengan 5 juta itu sekalipun kita telah berjaya untuk survive untuk 2020. Kita datang daripada Liga Perdana naik sampai Liga Super. Itu untuk 2020. 2021 same thing occurred. Benda yang sama, kita minta 10 juta tapi Anwar Musa hanya benarkan 5 juta. Itu pun kalau ikut arahan dia secara tak resmi, yang 5 juta tu jangan bayar pada KLFA, bayar kepada syarikat yang dia telah lantik sebagai dia punya SPV untuk handle KL Football Club, dan syarikat SPV ini pula diberikan stadium ini sebagai untuk dipajak untuk tempoh 3 tahun, dan memang kita menghadapi banyak masalah. Namun dengan 5 juta bagi 2020 sekalipun, dengan segala mainan politik yang berlaku, kita tetap berjaya dan kita telah menjadi juara Piala Malaysia. So apa yang menjadi sebagai dorongan kita adalah saya sendiri, Stanley, Nokman, dulu Boyan, kita nak capai cita-cita untuk kembalikan Kuala Lumpur sebagai top club dalam liga, nak capai balik tahun-tahun kegemilangan bagi KL City seperti mana pada zaman Fandi Ahmad dan sebagainya. So macam mana sekalipun mereka lakukan, termasuklah apabila Anwar Musa berhenti, Syahidan pula ambil alih sebagai Menteri Wilayah. Dia orang semua beritahu saya duit tak masuk oleh kerana saya Presiden. Kalau saya letak jawatan je terus akan menjadi duit akan masuk dan sebagainya. Ni politik dalam bola sepak malangnya. Tetapi kita fight dan kita struggle dan kita dapat duit dan kita telah mencapai kejayaan yang boleh dikatakan secara statistically and on paper lebih hebat daripada zaman Fandi Ahmad sekalipun, kerana pada ketika itu tidak ada AFC. So kali ni kita capai pada 2022 tahun lepas masuk sampai finals AFC.
Ya, itu merupakan satu pencapaian yang luar biasa dengan bajet 5 juta setahun. Tapi kita punya overheads bukanlah dengan bajet dengan sumbangan daripada DBKL sebanyak 5 juta setahun. Kita punya bajet adalah sebanyak 14 juta setahun. Yang baki tu memang saya, Nokman, Stanley cari. Ya, so yang mana yang ada yang laporan yang mengatakan kita ni ada yang pihak yang malas nak cari sponsor dan sebagainya adalah tidak benar. Ya, kita memang usahakan, memanglah kita nak kalau boleh we get the 10 million, that is the best. Dan kita boleh cari sponsor 4 juta ke 5 juta setahun dan kita lebih selesa. Tapi cabaran yang telah kita terpaksa hadapi ialah kita dapat hanya 5 juta daripada DBKL, tetapi bajet 14 juta, tetapi we still make ends meet dan kita bayar gaji tiap-tiap tahun dan tiap-tiap ketika memang adalah lewat-lewat sikit, ya, tetapi tidak pernah sampai 4 bulan lah, ya. Yang dalam kes yang dikatakan 4 bulan tu mungkin Stanley akan ceritakan, ini di antara player dengan coach yang ada injury dan sebagainya, mungkin itulah yang dimaksudkan. Tetapi dari segi tim keseluruhannya kita fulfill the payment. Dan memang kita dapat sponsor sekarang ni pun untuk tahun 2023 ni alhamdulillah kita dapat bajet yang lebih daripada DBKL, iaitu kita dapat 5 juta campur 2 juta. 2 juta tambahan ini adalah oleh kerana kita dilantik sebagai duta salah satu inisiatif DBKL, iaitu Kuala Lumpur Bandaraya Rendah Karbon. So kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat, memang kita dalam baju kita, jersey kita yang baru, kita ada tulis Kuala Lumpur Bandaraya Rendah Karbon. Bila kita start game kita pakai baju hijau, bila untuk warm up, dan after that kita buka, ada players buka, dia pakai jersey yang biasa. Jersey biasa pun ada cogan kata KL Bandaraya Rendah Karbon, kerana kita menjadi sebagai duta kepada DBKL, dan dalam kita punya Facebook, dalam kita punya Shopmat, dalam kita punya LED screen dan sebagainya, kita bawa messaging itu. Ya, kita nak buat lebih daripada itu, insyaAllah. Kita minta additional 5 million, tetapi diluluskan 2 juta. So tahun ni memang kita kembali ataupun kita mendapat jumlah yang tertinggi lah, sebanyak 7 juta. Kita ucapkan terima kasih kepada DBKL. Tetapi pada masa yang sama ditambah pula tanggungjawab untuk membiayai bukan sekadar kita punya Super League, tapi kita punya Under 23, kita punya Under 20, Under 18, dan kita punya M3 punya team yang KL Rovers, ya. So kita kena tanggung 5 pasukan dengan 7 juta. Ini bukan milik saya, tim ni, ya. KLFA ni bukan milik peribadi saya, ya, ataupun milik peribadi Stanley ataupun Nokman, ya. Tetapi kita buat seolah-olah ianya adalah milik kita, dan kita berusaha untuk mendapatkan sponsor sebanyak yang mungkin, oleh kerana kita mempunyai satu impian, ya, impian untuk nak jadikan KL City ni one of the top teams in the league, dan kita rasa kita dah capai. Dan pengiktirafan diberi bukan sekadar oleh secara khusus disebut, TMJ pun sebut, KLCT, ya, dia sebut tentang JDT, dia sebut tentang Kedah, dia sebut tentang Terengganu, lepas tu dia sebut juga KLCT, ya. Yang MB Kedah yang tak berapa siuman tu pun dia pun ada sebut, ya. Dia kata ada tim yang dapat bajet hanya operating hanya dengan 14 juta pun, tapi dia perform much better, ada dia sebut, ya. So kes-kes yang macam ni menunjukkan ada pengiktirafan atas pencapaian KLCT. Dan sekarang ni setelah mendapat yang 7 juta, memang bayaran agak gaji tu agak lewat, terlewat, bukanlah lewat sampai 4 bulan, tapi lewat dalam arti kata kita target 7 hari bulan November, ataupun 7 hari bulan Oktober, ataupun 7 hari bulan September every month. Tetapi kadang-kadang dia terlajak, dia pergi 14 hari bulan, kadang-kadang dia pergi 15 hari bulan, tapi we are never more than 2 months. We have never been more than 2 months. Maknanya kita tak boleh pada 7 Oktober paling kurang yang belum dibayar adalah hanya Ogos dan September, tak lebih daripada itu, ya. Tak pernah kita pada katakan 7 November yang coming ni,
tak bayar Ogos, tak bayar September, tak bayar Oktober, tak pernah. Ya, always on the borderline ataupun just slightly above beyond the borderline, tetapi 2 bulan ya saja yang tertunggak. Tetapi duit masuk in drips and drabs kerana sumbernya adalah daripada sponsors. Ya. Sponsor utama selain daripada DBKL adalah UBB. Ya, UBB Amanah Berhad. Nothing to do with Parti Amanah Negara. Tapi Syahidan memang dia naik sakit hati lah tengok UBB Amanah, dia kata you change the name. Tapi UBB Amanah has been a consistent supporter dari 2022. Selepas kita masuk masuk AFC, kita sampai ke final AFC, so we were wearing the UBB Amanah punya jenama on our jerseys. So sekarang ni we're getting from UBB Amanah, we're getting from smaller companies yang beri 50,000 ya. Satu bulan 1.2 juta. Ya, satu bulan nak bayar gaji 1.2 juta minimum sebulan. Biasanya kalau nak ambil kira semua 4 dan 5 tim tu sampai 1.4 juta sebulan. That is the salary. Ni salary je. Ya, 1.4 million. Tapi oleh kerana kita dah dalam keadaan yang mana yang kita berada sekarang ni, we're going and looking for sponsors. Syarikat-syarikat yang based in KL, dia bagi 50,000, kita terima. Dan kita bagi surat pada mereka sebagai pengiktirafan sebagai sponsor kepada pasukan KL City. Ya, mungkin surat pengiktirafan tu dia boleh gunalah bila dia nak masuk tender ke apa ke di BKL ke mana-mana pun yang ada, dia tunjuklah this is my CSR ya. Ni saya support dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Bukan kita janjikan dia orang kontrak atau apa-apa ya, tetapi dia jadi sponsor, so kita beri surat, dia orang suka dapat surat tu, mungkin dia boleh guna untuk apa yang dia nak. Alhamdulillah. And we are getting even Ninja Van ya, saya sebutlah ya, support sponsor ya, 50,000. Tak apalah 50,000 as a dan kalau kita dapat 6-7 syarikat yang bagi 50,000 we can get about 350, boleh dapat 500,000. Half of the month's salary tu dah boleh settle ya. Then kita ambil loan. We take loan. As though benda ni memang kita punya sendiri ya. We take a loan and we support the club until insya-Allah we get apa yang kita sedang usahakan, a partner that will the loan is on personal basis. So until we get partners yang boleh perform. Kita dah cuba 2 partner. The first partner is Anwar Musa's SPV, iaitu yang Akadin. Habis disapu semua. Stadium disapu, kapak disapu, Sky Arena disapu. We have a legal case with them, so tak boleh cakap banyak sangatlah ya. So dah masuk ke mahkamah dan sebagainya. Semua disapu, kita tak dapat satu sen pun ya. Daripada ada orang punya bisnes yang dia dapat hasil daripada bersama dengan kita, tapi dia tak perform ya. Kalau dia dapat ni semua dan dia bayar, dia perform, dia tak it be very good. Tetapi semenjak 2020, the amount that they paid to us is only 1.3 million. 1.3 million sahaja daripada 2020 hingga ke hari ini. So kita break the agreement dengan dia orang, we're in the court. And then kita bawa masuk Rinani. That was in 2023 tahun ni lah ya. Tapi malangnya dia pun bayar lebih kurang dalam 2.8 juta, 2.8, which we are grateful, alhamdulillah. But recently dia ada tulis surat, dia kata dia pun terpaksa tarik diri dan akan reduce dia punya investment to only 10%. Ya, only 10%. Dia akan stay on hanya untuk 10% saja. Ya, shares yang dia nak pegang lah. Ya. So that is our situation. So kita punya tetapi alhamdulillah dalam keadaan itu sekalipun, oleh kerana kita ada our own motivation,
kita punya own cita-cita, maka we really manfaatkan kenalan, konteks, business dan sebagainya untuk dapat sponsors. Dan pada hari ini semua dah bayar salary yang Ogos. Mungkin ada seorang dua lagi yang kita akan dapat duit lagi hari ini dan besok untuk kita settle. Biasa kita target sebelum Saturday ni, sebelum esok ni, malam esok ni, kita nak kena settle gaji all the players. Once we've done that, this two or three players yang baki, maknanya we are up to date untuk salary Ogos. So kita ketinggalan hanya September, dan come 7 November kita akan ketinggalan ataupun kita kita ketinggalan Oktober. So September dan Oktober. Saya nak minta lah semua reporters be responsible. Ada apa-apa maklumat nak lapor, counter check dengan Stanley ataupun Nokman. Kalau dia orang tak jawab telefon, you tell me. Because part of their job is to answer your calls. Pasal kita tak nak create a situation di mana akhirnya players panic, supporters panic. Sedangkan we are handling the situation. Kita nak your support, not to create a crisis untuk kita, a false crisis. Bagus jugalah orang tahu kita tak ada duit ke apa ke, so kita boleh pergi jumpa dengan sponsors dan sebagainya. Tetapi don't make it look so bad sampai dia orang nak sponsor pun dia kata, alah 4 bulan macam mana aku nak berapa banyak yang kamu nak, how much can I give? Apa maknanya bagi sampai 50,000 kamu hutang sampai 5 juta. So they don't make it sound like a lost cause. Ni cakap status yang sebenar. Tapi kalau ada dapat maklumat, verify. Stanley ada, Nokman ada. Kalau call saya tak jawab tu biasalah. Tapi dia orang ni kena jawab. So I hope lah kita be very clear. InsyaAllah KL City tahun ni kita dah masuk final FA Cup. Sekarang ni we're in the semi-finals of the Malaysia Cup. Kita kalah di sini 2-1 kerana pada hari tu Paulo dengan Romel tak dapat main. Besok they have promised us they will give us their best. Dalam report dengan yang mengatakan tentang 4 bulan tu tak bayar. Pada masa yang sama yang mana yang quote unquote kata-kata Paulo tu, dia akan give his best, the team will give their best to win in Terengganu. So dia ada sedikit percanggahan lah, kata-kata semangat, tapi pada masa yang sama maklumat kata tak dapat gaji 4 bulan. Gambaran dia tak tepat. So kata-kata semangat tu adalah kerana hanya at this moment 1 bulan, 7 November 2 bulan. So they will give our best, their best. Kita nak masuk final sekali lagi dan nak balas dendam dengan JDT kerana kita kalah dekat FA Cup final, kerana kita main dekat Johor. It's been very unfair. Kita dah complain dah dengan MFL. We have complained, haven't we? The Bukit Jalil Stadium wasn't available. Bukit Jalil Stadium wasn't available, but other stadiums were, but they played in Johor. We were not happy about that. The final between Johor and KL should not be played in the Johor punya stadium. Tapi itulah apa yang telah berlaku. Kita kalah 2-0. So kita nak masuk final sekali lagi tahun ni, Malaysia Cup final. Kita nak kalahkan JDT. Like what we did in 2021. Tetapi banyak bergantung pada game besok. So we need the team and the supporters to be fully motivated, fully charged up. All this negative news doesn't help. I nak stress myself, Stanley, Nokman, saya baru. Tapi dari segi kita punya cita-cita dan wawasan, will be here for as long as the team
and the club needs us. Okay. Now we are looking for investors, and we are negotiating with two parties. They seem to be financially much better, much more solid. Dulu orang tanyalah kenapa Akadin we were forced to. Ya, Menteri Wilayah kata you go with this company. Kalau tidak your 5 million tu kita drag lah. So kita terpaksa. We tried our best dengan Akadin pun tak ada masalah, ya. Tapi they failed. Dan Rinani, dia orang tanya kenapa you pilih Rinani? I jawab ada ke pilihan yang lain. Ya, at that point in time they came with 1.8 million, then 2.8 million, much needed. Yeah, why didn't you do due diligence? The money was there. Okay, nak buat due diligence, how detail lah, inilah itulah, how solid the company is. Kalau ada pilihan, bolehlah I buat. Ya, 2-3 company dan I pilih mana yang terbaik. Ni ada satu tu ya. And they put the money on the table. And I needed the money. Yeah. So that's the situation. Yeah. Sekarang ni we're negotiating with two prospective partners. We've checked. They seem to be very much more solid. Kita akan lakukan seperti mana yang MFL nasihatkan kita. Show us 10 million in the accounts. Yeah. What do you call it? Proof of funds. Proof of funds. Dan kita sign. Tapi in the end, kalau dia tak ada proof of funds juga, aku tak ada duit, yeah, whoever comes with the money, I will have to consider. Kan? Walaupun MFL punya nasihat is very good, very solid, yeah, tapi kalau I tak ada duit, what choice do I have? Yeah. But we will try to stick to the nasihat supaya it doesn't occur for the third time lah. Yeah.